Kesan cukai T terhadap penggunaan C, tabungan S dan perbelanjaan agregat AE. Pertambahan cukai akan mengurangkan penggunaan C. Pertambahan cukai juga akan mengurangkan tabungan S. Dan pertambahan cukai juga akan mengurangkan perbelanjaan agregat AE dalam ekonomi 3 sektor berbanding ekonomi 2 sektor. Kesan cukai terhadap fungsi penggunaan C. Diandaikan cukai T sama dengan 20, manakala fungsi C sebelum cukai ditulis sebagai C sama dengan 100 tambah dengan 0.5 YD. Fungsi ini dikatakan fungsi C sebelum cukai kerana ditulis YD. Untuk memperolehi fungsi C selepas cukai, maka cukai yang diandaikan bernilai T sama dengan 20 akan dimasukkan ke dalam fungsi C sebelum cukai ke dalam YD. Untuk memperolehi C selepas cukai, YD akan ditulis sebagai Y tolak T. Okay. Jadi 100 tambah 0.5 dalam kurungan Y ditolak dengan T20. Maka pada akhirnya fungsi C selepas cukai akan ditulis sebagai CT sama dengan 90 tambah 0.5 Y. Y menunjukkan bahawa fungsi C tersebut adalah C selepas cukai. Kesan cukai terhadap tabungan S. Dengan andaian yang sama, T sama dengan 20 dan fungsi tabungan sebelum cukai ditulis sebagai S sama dengan negatif 100 tambah 0.5 YD. Ini menunjukkan bahawa fungsi S adalah sebelum cukai kerana YD. Untuk memperolehi fungsi S selepas cukai, YD perlu ditukar jadi Y tolak dengan T. Maka fungsi S sama dengan negatif 100 tambah 0.5 dalam kurungan Y ditolak dengan T, iaitu Y tolak 20. Maka fungsi tabungan selepas cukai ST sama dengan negatif 110 tambah 0.5 Y. Jelas Y itu menunjukkan bahawa fungsi tabungan adalah fungsi selepas cukai. Bagaimana dengan kesan cukai terhadap perbelanjaan agregat AE? Dengan andaian I, pelaburan, dengan nilai 100, manakala G, perbelanjaan kerajaan dengan jumlah nilai 200. Maka AE sama dengan CT tambah I tambah G. AE sama dengan sebabkan CT selepas cukai 90 tambah 0.5 Y tambah dengan pelaburan 100 tambah dengan perbelanjaan kerajaan G 20. Maka fungsi perbelanjaan agregat AE ditulis sebagai AE sama 390 tambah dengan 0.5 Y. Kesan cukai T terhadap fungsi penggunaan C, fungsi tabungan S dan fungsi perbelanjaan agregat AE. Pertambahan cukai sekaligus akan mengurangkan penggunaan C dan juga tabungan S dalam ekonomi 3 sektor berbanding ekonomi 2 sektor. Terlebih dahulu kita akan melihat kesan pertambahan cukai sekaligus ni ke atas pengurangan penggunaan C pada rajah penggunaan pada sebelah kiri. Asalnya fungsi C sebelum cukai
Iaitu C sama dengan 100 tambah 0.5 Y2 pada tingkat pendapatan negara Y0. Apabila cukai ditambah ataupun cukai dikenakan, maka dia akan mengurangkan fungsi ataupun penggunaan C ke bawah secara selari menjadi fungsi C yang baru, CT sama dengan 90 tambah 0.5 Y. Okey, itu kesan cukai, pertambahan cukai ke atas penggunaan. Bagaimana dengan kesan pertambahan cukai sekaligus terhadap tabungan? Di mana tabungan juga andaikan pada asalnya berada pada S sama dengan negatif 100 tambah 0.5 YD dengan pintasan pada pasti mendatang pada tingkat pendapatan negara Y0. Apabila cukai ditambah, maka dia akan menyebabkan peralihan ke loop ataupun fungsi tabungan S ke sebelah ke bawah secara selari daripada S kepada ST, dan fungsi baru ditulis sebagai ST sama dengan negatif 110 tambah 0.5 Y pada pintasan tingkat pendapatan Y1. Kesan cukai terhadap penggunaan C, tabungan S dan perbelanjaan agregat AE bagi kes pengurangan cukai sekaligus. Apabila cukai sekaligus T mengalami pengurangan ataupun dikurangkan, dia akan meningkatkan perbelanjaan agregat AE dan juga fungsi bocoran dalam ekonomi 3 sektor berbanding ekonomi 2 sektor. Asalnya fungsi perbelanjaan agregat AE0 sama dengan C campur I campur G pada tingkat pendapatan negara Y0. Apabila cukai sekaligus dikurangkan, maka fungsi perbelanjaan agregat AE akan beralih selari ke atas daripada AE0 kepada AE1, iaitu fungsinya tulis AE1 sama dengan CT tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara yang baru pada Y1. Kesan cukai ke atas fungsi AE akan mengalihkan AE ke atas secara selari. Bagaimana dengan kesan cukai ke atas fungsi bocoran? Fungsi bocoran ST pada asalnya berada pada di bawah, dan apabila cukai sekaligus mengalami pengurangan ataupun cukai dikurangkan, maka fungsi bocoran yang baru ST campur I akan beralih selari ke atas daripada ST kepada ST campur T. Okey, peralihan fungsi bocoran W beralih ke atas. Keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor. Keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor dapat dilihat ataupun diperolehi melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan AEAS, iaitu syaratnya apabila keseimbangan dicapai apabila AS sama dengan AE, ataupun kita tulis juga Y sama dengan CT campur I campur G. Manakala pendekatan bocoran suntikan iaitu C sama dengan W, suntikan adalah I campur G, manakala bocoran S campur ST campur T. Okay. Dan keadaan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor ini melalui kedua-dua pendekatan ini boleh juga dilihat atau diterangkan dengan menggunakan 3 pendekatan, iaitu jadual, rumus dan rancah. Kita lihat keseimbangan tingkat pendapatan negara ekonomi 3 sektor
menggunakan pendekatan jadual. Diberikan tingkat pendapatan negara ataupun kita tulis juga AS dengan perbezaan 1,000 secara tetap daripada tingkat pendapatan kosong 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dan 8,000. Dan cukai diandaikan bernilai 1,000 pada setiap tingkat pendapatan. Dan kolom tabungan, kolom penggunaan dan pelaburan I diandaikan 500 dan perbelanjaan kerajaan G diandaikan 1,000 dan kolom akhir sekali jumlah perbelanjaan agregat keseluruhan iaitu hasil tambah C ditambah dengan I ditambah dengan G. C campur I campur G kita akan perolehi jumlah perbelanjaan agregat pada setiap tingkat pendapatan yang tertentu. Melalui pendekatan AEAS kita sudah mengetahui bahawa keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor akan tercapai apabila Y sama dengan AE. Y sama dengan AE ni adalah AS sama dengan AE. Keseimbangan dicapai pada tingkat pendapatan negara 7,000. Sini. Semasa tingkat Y ataupun AS tingkat pendapatan bernilai 7,000, maka AE perbelanjaan agregat pun sama dengan AS iaitu 7,000. Maka kalau kita perhatikan AS ataupun Y sama dengan 7,000 sama dengan AE 7,000. Okey. Jadi pada tingkat pendapatan negara 7,000 adalah dikatakan merupakan tingkat pendapatan negara ekonomi tiga sektor. Melalui pendekatan yang kedua iaitu pendekatan JW, bocoran suntikan, keseimbangan tingkat pendapatan negara akan tercapai apabila bocoran S campur T sama dengan suntikan I tambah G, iaitu bocoran semasa keseimbangan bocoran bernilai 1,500 hasil tambah S 500 dengan T 1,000. Jadi S campur T bocoran adalah 1,000. Manakala I campur G, I 500 campur G 1,000 juga bernilai 1,500. Jadi pada masa tingkat keseimbangan pendapatan negara 7,000, pelaburan campur perbelanjaan kerajaan ataupun dikenali sebagai suntikan bernilai 1,500 sama dengan bocoran S campur T yang bernilai 1,500. Okey, ini S campur T dan I campur G juga bernilai 1,500, iaitu pada tingkat pendapatan negara RM 7,000. Melalui pendekatan yang kedua, keseimbangan tingkat pendapatan negara boleh juga diperolehi apabila kita menggunakan kaedah rumus, kaedah pengiraan dengan menggunakan rumus. Andaikan dalam ekonomi fungsi C kita andaikan 1,000, C sama dengan 1,000 tambah 0.75 YD. YD menunjukkan bahawa fungsi C adalah fungsi yang sebelum cukai, belum ditolak dengan cukai lagi. Dan diandaikan pelaburan 500, perbelanjaan kerajaan G 1,000, cukai 1,000 dan fungsi bocoran
sama dengan negatif 1000 tambah 0.25 YD. Yang jelas fungsi bocoran ini juga belum menjadi fungsi selepas cukai kerana YD masih lagi YD belum ditolak dengan cukai. Okey, melalui pendekatan AEAS, okey, untuk memperolehi tingkat keseimbangan pendapatan negara, kita akan samakan AS sama dengan A. AS adalah Y, AE adalah C campur I campur G. Maka kita boleh tulis juga Y sama dengan C campur I campur G. Maka kita masukkan C, iaitu 1000 tambah 0.75 dalam kurungan Y tolak T. T-nya adalah 1000 kan. Y tolak 1000 tambah dengan I 500, G 1000. Last sekali, akhirnya kita akan memperolehi tingkat pendapatan negara Y sama dengan RM 7000. Begitu juga dengan pendekatan yang kedua, iaitu pendekatan bocoran dan suntikan. Suntikan I campur G sama dengan bocoran ST tambah T. Kita masukkan I campur G 500 campur 1000 sama dengan negatif 1000 tambah 0.25 tolak dengan Y tolak T tambah dengan T 1000. Maka akhir pengiraan kita akan memperolehi tingkat pendapatan negara adalah bersamaan dengan RM 7000. Keseimbangan pendapatan negara tiga sektor menggunakan rajah. Pada asalnya, fungsi perbelanjaan agregat AE sama dengan C campur I campur G, ataupun kita boleh tulis juga fungsi AE itu sama dengan 1750 tambah 0.75Y mencapai titik keseimbangan pada titik E pada tingkat pendapatan negara 7000. Maka keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor tercapai apabila kelur AE bersilang dengan kelur Y ataupun kelur AS pada titik E. Manakala bagi kaedah bocoran suntikan, keseimbangan dicapai apabila kelur bocoran S campur T yang sama dengan negatif 250 tambah 0.25Y bersilang dengan fungsi suntikan I campur G yang bernilai 1500. Persilangan berlaku pada titik keseimbangan E pada tingkat pendapatan negara 7000. Maka keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor tercapai apabila kelur suntikan I campur G bersilang dengan kelur bocoran S campur T pada titik E. Kesan perubahan perbelanjaan kerajaan G dan perubahan cukai T terhadap keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor. Perubahan G dan perubahan T akan mempengaruhi perbelanjaan agregat AE dan seterusnya memberi kesan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Jika G iaitu perbelanjaan kerajaan meningkat atau pada masa itu cukai menurun, maka fungsi AE akan meningkat menyebabkan pendapatan negara keseimbangan juga turut meningkat. Jika G menurun ataupun dalam masa yang sama T meningkat, perbelanjaan agregat AE akan menurun dan menyebabkan pendapatan negara keseimbangan berkurang. Kita akan lihat kesan perubahan G terhadap keseimbangan pendapatan negara. Andaikan dalam ekonomi fungsi C-nya adalah sama dengan 1000 tambah 0.75 YD.
YD menunjukkan bahawa fungsi ini belum bercukai lagi. I sama dengan 500, G sama dengan 1000, T sama dengan 1000 dan fungsi S ditulis S sama dengan negatif 1000 tambah 0.25 Y. Contoh, jika G menurun sebanyak 200, maka wujud G baru iaitu G1 sama dengan G0 tambah perubahan G. G0 adalah 1000. Disebabkan perubahan G adalah negatif 2, mana dalam kurungan negatif 200. Negatif 200, jadi 1000 tambah dalam kurungan negatif 200, maka G baru bernilai 800. Perubahan G-nya adalah kekurangan sebanyak 200. Melalui pendekatan AEAS, kita boleh tulis AS sama dengan AE ataupun Y sama dengan C campur I campur G campur perubahan G. Maka kita akan masukkan semua sekali. Yang paling penting perubahan G yang bernilai negatif 200. Maka di akhir pengiraan kita akan memperolehi tingkat keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor melalui pendekatan ASAE, iaitu dicapai pada Y sama dengan RM6,200. Manakala pendekatan bocoran dan suntikan, kita akan tulis suntikan I campur G campur perubahan G sama dengan bocoran ST campur T. Jadi kita kena kurangkan 200 dalam pengiraan ini, dan juga kita ubah Y supaya last kali kita akan dapat jawapan yang sama dengan kaedah perbelanjaan agregat, sama dengan penawaran agregat. Pendekatan bocoran suntikan juga memberikan nilai tingkat pendapatan negara RM6,200 seperti juga pendekatan AEAS. Jadi didapati keseimbangan pendapatan negara ini telah menurun dari sebelum ini bernilai 7,000 kepada 6,200. Kesan daripada penurunan perbelanjaan kerajaan G sebanyak 200.